Okey, so ini adalah video untuk sistem takal atau pulley system. Siapa yang belum tengok sistem lift, cikgu cadangkan tengok sistem lift dulu. Okey, sebab dia sangat berkait rapat. Okey, pada siapa yang dah tengok, jom kita tengok dekat sini. Dalam situasi lift, kita ada 3 situasi kan. So kita ada lift dalam keadaan pegun. Okey, at rest. Lepas tu kita ada dalam keadaan dia memecut ke bawah. Lepas tu dia memecut ke atas. So kita kena tulis balik dia punya equation. So kalau dia dalam keadaan pegun ataupun tidak hal laju dia seragam, R sama dengan W. Tapi kalau dia memecut ke bawah, R sama dengan W tolak MA. Okay, kalau dia memecut ke atas, R sama dengan W tambah MA. Okay, jadi itu adalah 3 situasi yang kita dah belajar. Sekarang ni sistem takal lebih kurang je. Beza dia adalah huruf R tu kita ganti dengan huruf T. Kenapa? Sebab T adalah tegangan tali. Okay. So macam contohlah orang ni dia tengah pegang objek ni. Dia tengah pegang tali lah. Dia pegang tali menyebabkan objek ni tak bergerak kan. Jadi kalau soalan kata berapakah tegangan tali? Jadi kalau tak bergerak dalam lift R sama dengan W. Tapi dalam kes takal dia akan jadi T sama dengan W. Okay. So kalau macam contoh benda ni 10 kg, so T sama dengan W, W sama dengan mg lah. Macam tu. Okay. Tapi kalau tiba-tiba lah dia macam tak perasan dia terlepas tali. So bila terlepas tali benda ni ke bawah dengan pecutan. So bila ke bawah dengan pecutan, rumus kita jadi T sama dengan W tolak MA. Nampak tak? Sama je. Cuma dia tukar huruf kepada huruf T. Okay. Last sekali adalah kalau dia dah tadi kan dah terlepas kan, tiba-tiba dia tarik balik cepat-cepat menyebabkan dia ada pecutan ke atas. So bila ada pecutan ke atas, dia akan jadi T sama dengan W tambah MA. Okay, so itu adalah sistem takal. Jadi again sama je macam sistem lift tapi kita tukar huruf T kepada huruf R. Salah, terbalik. R kepada huruf T. So, sekarang kita tengok dekat sini contohlah, contoh soalan. Kita ada objek 5 kg bla bla bla. So, kita tahu ini adalah W dan ini adalah T. By the way, kalaulah ni T1, lepas tu ni T2 kan. Nilai T1 adalah sama dengan T2. Itu adalah sifat dia lah. Okay, dalam keadaan pegun, tadi kita dah tahu T sama dengan W. Again, ni 5 kg tau. Jadi 5 kg ni hanyalah M. So, to get W, dia mg. So, 5 kali 9.81. So, korang akan dapat 49.05 Newton. Okay. Soalan kedua, memecut, accelerating. Tu kita dah tahu dah. Mesti ada MA. Lepas tu dia kata ke atas. So, kalau ke atas, T sama dengan W plus MA. So, T sama dengan W plus MA. Tadi W dah dapat 49.05 tambah M. M adalah 5. A adalah 1.5. So, korang pun tekanlah kalkulator. 49.05 tambah 5 darab 1.5. So, korang akan dapat 56.55 Newton. Okay. So, bergerak ke bawah dengan laju 2. So, banyaknya lah kalau biasanya pelajar dia nampak bergerak ke bawah. So, mestilah T sama dengan W tolak MA. Salah. Sebab dia dengan laju bukan pecutan. Maksudnya pecutan sifar. Jadi, walaupun dia bergerak, dia sebenarnya T sama dengan W sahaja. Jadi, dekat sini 49.05 Newton. Sebab bila dia bergerak dengan hal laju seragam, A sama dengan kosong. Jadi bila A kosong, MA pun akan jadi kosong lah. Jadi tak perlulah tambah ke tolak ke sebab dia still kosong. Okay, so ini adalah kalau sistem takal yang ada satu objek sahaja. Seorang tarik, lepas tu sebelah lagi adalah objek. Okay, tapi boleh je soalan tiba-tiba orang tu tak ada. Kita letak dua objek. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, dua objek ni, apa yang korang buat adalah first kali, kita ada, kat sini cikgu letak step. Step ni saja-saja je nak bagi macam guide lah. Okay, kalau nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Tapi cuba dulu, yang penting kena cubalah. Okay, yang pertama sekali, dia kata kita ada objek ni, bila lepaskan satu akan turun dan satu akan naik lah logiknya. So, kita dah tahu dah benda ni akan turun ke bawah dengan pecutan, yang ni akan naik ke atas dengan pecutan. Okay, step 1 kira berat.
Jadi kita dah ada 7 kg, itu bukan berat. Ingat, berat adalah M darab dengan G. Jadi 7 kg tu 7 kali 9.81. So korang dapat 68.67 Newton. Okey, lepas tu 2 kg ni, 2 kg ni adalah 2 kali 9.81, 19.62 Newton. Okey, itu step 1. Yang kedua, luruskan tali. Luruskan tali ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Cuma nak bagi tahu macam contohlah. Kita kan ada 2 objek kat sini. So kita ada merah dan juga hijau. Okey, kita ada merah dan juga, salah. Merah dan juga hijau. So, kalaulah contoh dalam gambar ni sekarang, dia sedang ada satu daya ke bawah macam ni, satu lagi macam ni kan. So, luruskan tali tu maksudnya, korang cuba jadikan dia straight lah. Maksudnya buka. Maksudnya lagi adalah macam ni. Nampak tak? Instead of dia ke bawah macam tu, korang jadikan dia dalam satu straight line. So, straight line tu adalah macam ni lah. Okay, so ini adalah 68.67 Newton. Ini adalah 19.62 Newton. Okay, jadi ini adalah korang punya luruskan tali tu. So, lepas kita luruskan tali, korang perasan tak? Basically, kita ada objek. Lepas tu kita ada daya macam ni. So, dalam subtopik 1, carilah daya paduan. Satu ke kiri, satu ke kanan. So, negatif 68.67 tambah 19.62. Okey, salah tu. 62. Okey, so korang akan dapat 49.05 Newton kan? Okey, so negatif. Okey, tapi bila korang nak buat macam ni kan dah dapat. Okey, negatif ni just nak bagi tahu dia ni yang akan turun. Maksudnya acceleration tu arah sini. Okey, jadi korang ambil nombor je. Senang cerita, korang ambil nombor dia sahaja dan buat step nombor 4. Okey, so F sama dengan MA. Okay, F sama dengan MA. So, F kita adalah 49.05. Okay, so M kita, ingat ini adalah daya paduan. This is a resultant force. So, kalau dia resultant maksudnya kita ambil semua yang ada dalam sistem. Jadi, benda ni 7 kg, benda ni 2 kg. Jadi, semua dalam sistem adalah 9 kg lah. Okey, jadi dia akan jadi 9. A kita adalah A yang kita nak cari. So, 49.05 bahagi 9, korang akan dapat 5.45. Unit dia MS negatif 2. So, itu adalah cara nak dapatkan pecutan. So, again, kira dulu berat, luruskan tali. Ataupun kalau korang macam tak faham luruskan tali ni benda. Okay, fine. Tolak je dia punya berat. Okey, tolak dia punya berat, korang akan dapat daya paduan, besar tolak kecil dapat daya paduan dia. So, dapatlah F. So, daripada situ buat FMA, dapatlah nilai A. Okey, so dah terjawablah soalan pertama, calculate acceleration. Okey, step yang kedua, jap, cikgu try kecilkan dulu benda ni kalau boleh. Kalau boleh lah, Allah salah. Okey, kita try kecilkan dulu, tak boleh. Okey, tak apalah. Point dia adalah, kita tengok soalan yang kedua, hitung tegangan tali. Okay, so yang ini senang sebab dia follow yang tadi je. Okay, maksud cikgu macam ni. 7 kg dia jatuh ke bawah kan? So ingat, kalau dia memecut ke bawah, T sama dengan W tolak MA. Cikgu pakai warna merah sebab nak tunjuk untuk 7 kg. So T sama dengan W tolak MA. So W kita 68.67. Tolak M kita adalah 7. Kali ni kenapa 7 bukan 9? Sebab kita tengah tengok dia seorang je. Kita tengah tengok sebahagian daripada sistem. Lepas tu A kita dah dapat tadi iaitu 5.45. So tekanlah korang punya calculator. So 68.67 tolak 7 yang kali dengan 5.45. Korang akan dapat 30.52. Okay. So kita try. Okay, korang macam mungkin ada yang macam cikgu boleh tak kalau kita pakai 2 kg tu? Boleh je. Tapi ingat, dia kan memecut ke atas. So, rumus dia, equation dia adalah T sama dengan W tambah MA. Okay, mana tahu. Tadi kan kita dah buat kalau dia memecut ke atas, T sama dengan W tambah MA. So, W kita adalah 19.62. Kenapa 19.62? Sebab kita tengah tengok objek yang warna hijau.
Okay, tambah dengan M kita 2, A kita adalah 5.45. Sekarang cuba tekan kalkulator. 19.62 tambah 2 kali dengan 5.45. So korang akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so dalam exam tak perlulah buat dua-dua. Dua-dua ni cikgu just nak tunjukkan. Ingat awal-awal tadi kita dah kata T1 dengan T2 mesti sama. So ni nak buktikan bahawa T1 dan T2 adalah sama. Okay, jadi praktislah tukar-tukar dia punya nombor. Nanti korang akan dapat dia punya jawapan. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk. Cikgu bagi contoh lah. Kau ada yang nak praktis. Ni ada lagi satu soalan. Okay, so soalan ni cikgu bagi jawapan saja. Nanti korang try sendiri. Kejap, cikgu nak kira. Sekejap je. Okay, yang ni dia punya pecutan sepatutnya korang akan dapat 5.28 ms negatif 2. Okay, tegangan tali pula adalah sekejap je. .45 Newton. Korang try. Ini adalah jawapan untuk soalan ini. Alright, so ini adalah, kita ada lagi satu situasi. Kita ada lagi satu situasi. Situasi seterusnya adalah bila dia dalam keadaan macam ni. Okay, maksudnya tiba-tiba ada meja. So, kalau korang tengok dekat sini, cikgu dah cakap siap-siap. Dia sebenarnya sama je macam yang kita baru buat tadi. Tapi, kita tak ambil berat objek atas meja. Okay, maksud dia macam ni contoh-contoh. Katakanlah, kalaulah dalam gambar ni, okay, katakanlah situasi yang sama tapi dalam bentuk macam ni. 2 kg, okay, 2 kg adalah 19.62. Ingat, step pertama tadi adalah buat berat tu kan, 19.62 Newton. Okay, 6 kg adalah 58.86. Okay, so korang ada dua macam ni. Okay, bila kita buat step pertama yang first tadi tu sepatutnya kita luruskan tali kan. So bila kita luruskan tali, kalaulah ikut yang tadi punya working 19.62 ke arah sana, okay, 58.86 ke arah sini. Tapi dalam situasi ni bila ada meja macam ni, apa yang korang kena buat adalah, okay, yang 6 kg kita letak je 58.86 Newton. Okay, tapi yang belah sini kita tak ambil dia punya berat tau. Kita tak letak 19.62. Apa yang kita letak adalah daya dia kita tengok geseran. Maksudnya dekat sini ini adalah 15 Newton. Macam tu. Okay, cikgu ulang. Point dia adalah dia sama macam tadi tapi beza dia adalah yang dekat atas meja tu, okay, daya dia bukannya daya yang kita lukis tu bukannya dia punya berat. Okay, kita akan ambil dia punya geseran. Okay, sekarang ni hitung daya paduan. So, kalau hitung daya paduan, kita akan ambil ni lah. Kita sekarang tengah tengok gambar yang ini. Kita tengah tengok gambar yang ini. So, hitung daya paduan, kita tolak lah diorang ataupun negatif 15 tambah 58.86 Newton. Okay, so bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 43.86. 43.86 Newton. Itu adalah daya paduan. Okay. Lepas tu kita dah ada F lah kiranya kan. Lepas tu kita nak kira pecutan. So F sama dengan MA. So 43.86 sama dengan M. Okay, kat sini dia kata pecutan objek 2 kg. Tapi ingat, F ni adalah untuk keseluruhan. Maksudnya seluruh sistem. Jadi M kita pun mesti keseluruhan sistem juga. Jadi 8. Okay, M kita adalah 8 dan kita akan cari A. Okay, lepas tu sekarang ni kita bahagilah dengan 8, kita akan dapat A sama dengan 5.48 ms negatif 2. Okay, so kalau korang perasan step dia sama je macam yang kita buat tadi. Iaitu nombor 1 cari dia punya berat, nombor 2 luruskan dia punya tali.
Okay, nombor 3 cari dia punya F, nombor 4 cari dia punya A, nombor 5 cari dia punya T. So sekarang dia kata hitung tegangan tali. So korang bolehlah buat pakai objek yang tergantung ke bawah tu. So objek tu kita tahu dia jatuh ke bawah kan. So bila dia jatuh ke bawah kita tahu formula dia T sama dengan W tolak MA. So W kita adalah 58.86 tolak M kita adalah 6, A kita yang tadi tu 5.48. Okey, kenapa kali ni 6 bukan 8? Sebab kita tengah tengok pasal separuh atau sebahagian daripada sistem. So, 58.86 tolak dengan 6 kali dengan 5.48, korang akan dapat 25.98 Newton. Okey, macam itulah cerita dia. Jadi sekarang ni ini adalah 58.86 tadi, ini adalah T kita. Alright, so ini adalah contoh soalan. Okay, kalau tak faham kali pertama, tengok lagi sekali. Okay, tengok lagi sekali, try untuk fahamkan step by step. Jangan skip apa-apa dulu, try untuk tengok step by step. Okay, so ini permukaan kasar. Kita buat lagi satu contoh, tapi kali ni permukaan dia adalah licin. Okay, kita try permukaan meja adalah licin. Jadi, step by step, yang pertama sekali kira dia punya berat. Okay, yang ini 7 kg. So, berat dia adalah 7 kali 9.81. 68.67 Newton. Okay, so yang ini permukaan adalah licin. Kita tengok biasa kita lukis geseran kat sini kan. Tapi kat sini permukaan adalah licin. Bila the table is smooth, apa yang cuba di-imply adalah daya geseran adalah kosong. So, bila kita lukis balik, kita tahu ini adalah 68.67 tapi dekat sini akan jadi kosong. Kenapa? Sebab geseran sifar. So, hitung daya paduan. So, daya paduan adalah 68.67 Newton. Kenapa? Sebab 68.67 gabungkan dengan kosong dapat samalah 68.67 Newton. So, ini adalah jawapan yang pertama. Okay, yang kedua hitung pecutan. Sama. So, bila kita nak cari pecutan, walaupun dia kata cari objek biru, tak kisah, tak kisah. Sebab bila kita pakai FMA, F tadi adalah paduan. Paduan tu adalah dah gabung semua. So, bila dah gabung semua dan kita nak pakai nombor tu, kita kenalah pakai M yang gabung juga. Jadi, 4 tambah 7 untuk dapatkan nilai A. Okay, so kita akan dapat 6.24 okay, MS negatif 2. Okay, last sekali adalah hitung tegangan tali. So, objek tu dia ke bawah. Dia kan memecut ke bawah. Dia memecut ke bawah. So, kita dah tahu bila memecut ke bawah, T sama dengan W tolak MA. So, W kita adalah 68.67 tolak M kita adalah 7. A kita adalah 6.24. So, 68.67 tolak 7 kali dengan 6.24. So, kita akan dapat 25 Newton. Okay. So, T kita adalah 25 Newton. Alright. So, dia bergantung kepada situasi. Yang penting kita just gerak-gerakkan dan pastikan asas kita betul lah. Sebab tu kena cuba satu-satu. Okay. Kita cuba exam punya soalan. Okay, kita cuba soalan exam. Ini adalah Melaka 2021. Ini soalan objektif. Okay, dalam exam benda ni dalam soalan objektif. So, dekat sini dia dah kata kita ada satu tali melalui takar licin bla bla bla. Bila dia dilepaskan, dia memecut dengan 4. Maksudnya A dia adalah 4 MS negatif 2. Ni pun ke sana dengan 4 MS negatif 2. Okay, sebab T1 sama dengan T2. A1 sama dengan A2. Okay, sekarang dia minta daya geseran. Maksudnya dia tanya berapa F. Geseran lah kita letak sebagai FG. So, kalau ikut step, first kali kita kena letak dia punya berat dulu. So, kita try berat untuk ingat step 1 tadi adalah cari berat. Kan? Okay, ataupun cari weight lah. So, 3 kali 9.81 korang akan dapat 29.43. Okay, so rupa dia akan jadi ni X, ini Y. So ni 29.43. Okay, lepas tu korang nak cari FG.
Okay, jadi sekarang ni step kedua adalah daya paduan. So daya paduan adalah 29.43 tolak dengan Fg sama dengan F lah daya paduan. Kan, ni adalah daya paduan. Pada masa yang sama, kita tahu F ataupun resultant force adalah MA. Kan, F adalah MA. Jadi, 29.43 tolak dengan Fg ni adalah MA. Dan yang senangnya adalah sebab senanglah juga kan. Sebab dia dah bagi dah A dan M. So, M kita adalah semua sekali iaitu 2 tambah 3. A kita adalah 4. Datang mana? Dia dah bagi kat sini. So, 29.43 tolak Fg adalah 2 tambah 2, 2 tambah 3, 5, 20. 20 sama dengan 29.43 tolak Fg. Gitulah setakat ni. Okay, jadi sekarang bila soalan kata carilah Fg geseran. So, Fg kita gerak-gerakkanlah ni bawa ke sana, ni bawa ke sini semua. Kita akan dapat nilai dia 9.43 Newton. Okay, so ini adalah sistem takal. Jadi dengan itu habislah untuk subtopik 1 iaitu daya paduan.